Cikgu mula rekod. Jadi cikgu akan mula rekod. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Umar Rafiqi dah ada dah kat situ. Dah boleh dengar dah suara cikgu? Ada pun Khairina dengan Umar Rafiqi. Okey, Khairina mana Khairina? Nak tengok sikit Khairina. Okey, jadi cikgu akan mulakan kelas kita dengan homework dulu Okey, jadi masing-masing boleh buka kertas homework dulu. Okey. Untuk yang dah buat boleh cek sama ada dia buat betul ke tak ataupun salah ke betul ke. Cikgu dah cek dah. Macam ada yang dah hantar, okey cikgu dah cek dah. Tapi kita nak tengok lagi, kita nak recap balik kita punya pemahaman tentang bab 10. Okey, jadi tengok tahu semua. Okey, tengok tahu. Okey, jadi sekarang ni hari ni kita nak masuk bab 11. Cikgu ada bagi nota ni. Okey, bab 11 dekat sini bercakap tentang transformasi isometri. Tapi sebelum cikgu nak masuk kepada bab 11, cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat recap. Recap balik tentang bab 10. Jadi macam mana cikgu nak recap? Cikgu nak recap tentang homework. Homework. Jadi macam mana nak selesaikan homework tu? Habis selesaikan homework, cikgu tutup bab 10. Jadi boleh ke cikgu nak mulakan dengan cara menyelesaikan homework? Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi responlah Kesian cikgu cakap seorang-seorang. Okey. Jadi homework ni dia bercakap tentang kecerunan. Kecerunan tu dalam bahasa Melayu, siapa yang ambil bahasa Inggeris kita panggil dia gradient. Okey, jadi kecerunan ni kita nak kira berapa cerun dia. Okey. Jadi kalau kita nak mengira kecerunan, dia ada berapa kaedah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada berapakah kaedah untuk mengira kecerunan? Ada berapa kaedah nak mengira kecerunan? 3. 3. Pandai. Kita ada 3 kaedah. Jadi nak mengira kecerunan ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, okey, kaedah pertama apa nama kaedah dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kaedah kotak je, kaedah kotak. Okey. Wafiyuddin pandai. Okey, kaedah kotak. Okey, yang kedua, kaedah apa yang kedua? Koordinat. Kaedah koordinat. Kaedah kedua kita panggil dia kaedah koordinat. Dan yang ketiga kita panggil dia kaedah apa? Pintasan Y. Kita panggil dia kaedah pintasan. Bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Kita nak kira kecerunan, kita pergi dulu kepada kaedah kotak. Okey, jadi kaedah kotak, tengok tahu dekat depan. Okey, kaedah kotak dekat sini, kita pergi kepada homework. Muka surat pertama bercakap tentang kaedah kotak. Muka surat yang kedua bercakap tentang kaedah kecerunan. Dan muka surat ketiga bercakap tentang kaedah pintasan. Kita refresh 3 kaedah hari ni. Okey, jadi cikgu pergi dulu penjelasan. Cikgu tak nak pergi kepada terus buat. Jadi cikgu pergi dulu penjelasan. Salin nota yang cikgu tulis dekat depan ni. Okey, untuk mencari kecerunan, bila cikgu cakap kecerunan ataupun cikgu mention about gradient, jadi kecerunan dia ada huruf special yang diberi sempena kecerunan. Jadi huruf special dia kita panggil M. Kalau kamu nampak M, M bermaksud kecerunan. Okey. Jadi untuk kaedah kotak kecerunan dia dekat sini formula dia adalah M sama dengan Y per X.
Okey. Apa Y tu? Apa X tu? Okey, jadi tengok dekat depan. Kaedah kotak dekat sini yang dimaksudkan dengan cikgu adalah kita kira kotak dia. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Okey, ada satu garis lurus dekat situ. Okey, kita nak kira berapa cerun garis, apa ni nama dia? Garis A ke B. Kita nak kira garis kecerunan dia. Kalau nak menggunakan kaedah kotak, step pertama, apa yang kamu kena buat? Langkah yang pertama kamu kena buat, bentukkan segitiga. Bagi nampak bentuk segitiga. Okey, jadi dekat sini kita nak bagi nampak bentuk segitiga kita. Okey, jadi ini dia. Ini adalah bentuk segitiga. Okey, jadi daripada bentuk segitiga ni, kita nak isi macam mana nak buat step yang seterusnya. Langkah yang seterusnya kita pergi kepada maklumat Y. Y itu apa? Y adalah bercakap tentang jarak jarak mencancang. Mencancang ataupun nama lain dia yang tegak. Okey, jadi ini adalah bahagian Y kita. Okey, habis dekat situ. Jadi dekat Y kita ni kita kira berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi masukkan dalam formula M sama dengan Y per X. Y kita adalah 4. Jadi kita letak 4 dekat atas. Per dengan X tu apa? X dekat sini menandakan jarak jarak yang baring lah cikgu sebut baring ni. Ataupun mengufuk. Okey, jadi dekat X tu adalah jarak baring, kita kira pula kotak dekat situ. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Bermakna dekat X ni kita gantikan dia dengan 5. Jadi dekat sini nak kira dia macam mana? Nak kira dia adalah kita tekan kalkulator 4 bahagi dengan 5. Jadi kita tekanlah kalkulator 4 bahagi 5 dapat berapa? Cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 0.8. Okey, kita dapat 0.8. Okey, jadi 0.8 inilah kecerunan. Kecerunan tiada unit. Siapa yang pergi buat 0.8 cm, 0.8 meter? Salah. 0.8 meter cm untuk unit panjang. Kecerunan tiada unit. Tahu? Jangan pergi buat unit pula untuk kecerunan. Ingat tu daripada cikgu. Okey, habis dah tentang kaedah kotak. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu terang dekat depan ni, kita cuba buat 2 soalan. Kita cuba buat 2 soalan. Okey, berdasarkan yang cikgu terang tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A. Tengok je, cikgu pergi kepada soalan A. Okey, masing-masing kaedah kotak cuba buat soalan A. Lepas tu cuba buat soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Okey, jadi cikgu bagi masa. Okey, dengan menggunakan kaedah kotak, cuba selesaikan. Ini nama dia soalan A, ini soalan C. Okey, cikgu bagi masa. Cuba buat. Kira kecerunan menggunakan kaedah kotak. Jangan pakai kaedah lain. Kaedah kotak. Kaedah kotak. Okey, cuba kira. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Okey. Umar Rafiki. Umar Rafiki ada tak dekat situ? Ada. Ada. Okey. Lain okey malam ni? Lekat. Lekat sikit. Okey. Umar Rafiki. Dengar cikgu, dengar suara cikgu. Ya. Kalau WhatsApp call okey. WhatsApp call okey. 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 Baik.
Khairina. Khairina dengar ke suara cikgu? Dengar. Dengar. Okey, boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Kaizuran, apa tu? Okey, bagus Aiden. Okey, dahsyat hantar kat cikgu. Ini ke? Okey, hantar kat cikgu Nazhan dapat jawab A dengan C? Dapat. Okey, bagus. Okey, bagus Portia. Cikgu tunggu lagi cikgu banyak ingat. Wan Rifki, Umar Rafiki. Wan Rifki ada ke kat situ Wan Rifki? Ada. Dapat buat tak tu A dengan C? Dapat. Okey, hantar kat cikgu Cikgu, Ya. yang kaedah kotak ni yang minggu lepas kan? Yang ni kita buat homework. Ni homework tu. Tak masuk cikgu, tak faham ni. Ya ke? Tak faham. Okey, tak apa, nanti cikgu ajar. Okey. Cikgu tengah tunggu kawan-kawan hantar. Wan Rifki tak masuk boleh lah tengok ni nanti cikgu ajar. Wan Rifki ke Umar Rafiki ke? Okey. Okey, bagus Khairina. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa untuk selesaikan. Okey, cuba buat Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, malu nak bersuara, WhatsApp cikgu Nanti cikgu baca soalan kamu tanpa sebut nama kamu, cikgu janji. Okey. Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, kaedah kotak. Okey, masing-masing boleh tengok kaedah kotak dekat sini. Kenapa cikgu namakan dia punya nama tu kaedah kotak? Sebab kita nak kena kira dia punya jarak Y dengan jarak X. Okey, bagus Adlan. Okey. Okey, jadi dekat sini kita nak kira kaedah kotak. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, cara membuat kaedah kotak. Okey, cikgu pekatkan dulu garisan dia. Garisan dekat A dengan garisan dekat C. Okey, kaedah kotak dekat sini, formula yang kita kena pakai M. M tu apa? M tu kecurunan. M sama dengan Y per X. Y tu yang mana? Y tu yang tegak, yang berdiri, yang mencancang. Jadi cikgu bagi nama dia berdiri, tapi takut kalau kamu tak faham, dalam buku teks dia cakap mencancang. Okey, X tu apa? X tu yang baring ataupun dalam buku teks nama dia mengufur. Jadi dekat sini mana nak dapat dia berdiri dengan yang baring? Okey, bila kita dah buat kita punya segi yang M ke N. Okey, masing-masing boleh tengok dekat A. Step pertama adalah kita kena kira, kita kena buat dia punya bentuk. Bentuk apa cikgu? Bentuk segitiga. Bagi nampakkan dulu bentuk segitiga dia. Okey, jadi cikgu gariskan. Dapat dah bentuk segitiga. Dah buat bentuk segitiga baru cikgu kira Y dia. Y dia yang mana? Ini Y dia yang tegak ni. Ni adalah Y dia. X dia yang mana? X dia yang baring ni. Ini adalah X dia. Jadi kita ambil formula kita M sama dengan Y per X. Kita kira Y kita.
Y kita berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi kita gantikan dalam Y ni menjadi 4 per X. Okey, untuk X pula kita kira kotak untuk X. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Bermakna X dekat sini adalah 3 kotak. Macam mana nak dapatkan jawapan dia? Jawapan dia kalau kamu tulis 4/3 pun dah betul. Tapi kalau boleh bagi jawapan dalam bentuk desimal. Macam mana nak bagi jawapan dalam bentuk desimal? Ambil kalkulator kamu, tekan nombor atas dulu 4. Lepas tu tekan bahagi. Bahagi apa? Bahagi nombor bawah dia. Nombor bawah dia 3. Bila kita tekan 4 bahagi 3, kita akan dapat 1.33333. Ambil 2 nombor selepas titik perpuluhan, kita akan dapat 1.33. Ini adalah jawapan A. Okey, itu adalah jawapan A. Habis dah soalan A. Salin, siapa yang tak dapat salin yang cikgu buat dekat A tu. Okey, sekarang cikgu nak buat untuk C. Okey, ini adalah soalan C. Mengira keturunan daripada M pergi kepada N. Formula yang kita pakai bila kaedah kotak, tetap M sama dengan Y per X. Jadi sebelum kita nak kira, kita bentukkan dulu segitiga. Okey, jadi kita bentukkan dulu segitiga. Nampak tu segitiga kita. Jadi dekat sini kita kira Y. Y tu yang mana? Yang tegak, yang berdiri. Ataupun nama dalam buku teks dia mencancang. Jadi ini adalah Y kita. Berapa kotak Y ni? 1 kotak, 2 kotak. Jadi bermakna M sama dengan Y ni kita gantikan dengan 2 per X. X tu yang mana? X ni yang baring dekat belah bawah ni. Jangan tertukar X dengan Y. Jadi kita kira kotak pula yang baring. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Bermakna X ni kita gantikan dia jadi 6. Sampai sini nak buat macam mana? Ambil kalkulator, tekan nombor atas dulu 2, lepas tu bahagi, tekan nombor bawah 6, 2 per 6. Jadi bila kamu tekan 2 per 6, kamu akan dapat 0.33333. Kita ambil 2 nombor selepas titik perpuluhan, kita akan dapat 0.33. Ini adalah jawapan A dengan jawapan C. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey, habis soalan A dengan soalan C. Ambil gambar ataupun salin. Okey, habis dah dekat sini. Kaedah kotak. Okey. Cikgu cakap kaedah kotak. Tapi sekarang ni dekat B kita tengok. Tak ada kotak pun. Okey. Dekat B, kita boleh pakai kaedah kotak. Kenapa? Sebab kita nampak bentuk segitiga. Macam mana bentuk segitiga? Itu dia dah bagi bentuk segitiga. Nampak cikgu pekat kan? Ni bentuk segitiga dia. Jadi, bila dia dah bagi bentuk segitiga, tak perlu nak kira kotak dia. Ambil sahaja jarak dia. Jadi sekarang, yang Y ni, ini yang tegak ni adalah Y dia. Yang X ni adalah yang baring dia, yang X ni. Tapi formula yang kita pakai tetap formula yang sama. Jadi formula dia, apa formula kita tadi? M sama dengan apa? Nak dengar suara sikit? Y bagi X. Ya, Y per X. Okey, sekarang tak ada kotak. Tapi kita ada jarak. Y yang kita kena ambil 2. Jadi kita gantikan dalam Y ni jadi 2. Per X. X yang kita dapat dekat sini 5. Kita gantikan X ni 5. Jadi kita tekan sahaja kalkulator. Ada orang tanya macam mana nak tekan kalkulator. Buka nombor atas 2 bahagi dengan nombor bawah 5. Jadi kamu tekan kalkulator 2 bahagi 5, kamu akan dapat jawapan dia 0.4. Itu cara dia. Awak lah orangnya. Okey, itulah cara je. Okey, jadi dekat sini cikgu dah tunjuk. Cikgu dah tunjuk. Satu contoh. Cikgu nak kamu cuba buat 2 soalan ni pula.
Soalan apa nama dia ni? Soalan D dengan soalan E. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cuba selesaikan soalan D. Mana dia soalan D? Ni soalan D. Dan cuba buat soalan E. Ini dia soalan E. Dah buat, hantar dekat cikgu. Hantar dekat mana? Dekat WhatsApp. Okey, boleh ke cuba buat soalan tu? Boleh. Okey, cuba buat Boleh. Okey. Okey, cuba buat soalan D dan soalan E. Dah siap? Hantar dekat cikgu. Oh, ni Hanif. Wan nak ni. Cikgu, Ya? saya nak tanya. Tanya. Kalau macam ni, jawapan dia lebih sesuai dalam perpuluhan ke pecahan? Okey. Jawapan dia boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Tapi cikgu galakkan kamu pakai perpuluhan. Kalau kamu nak pakai pecahan, pakai yang paling kecil. Macam mana nak dapatkan nombor pecahan ni? 2/5 ni kamu tekan macam ni. 2 per kalau kamu tekan dalam kalkulator kan 2 2 tekan 2/5. Okey, dia dah kecil kan. Kalau nak bagi dalam pecahan, kalau siapa-siapa nak bagi jawapan dalam pecahan, kamu mesti bagi dalam pecahan termudah, dalam pecahan termudah dan pecahan tidak wajar. Okey. Maksudnya kalau kamu nak bagi jawapan kalau dalam pecahan, cikgu tak nak ada nombor besar ni. Kalau nak bagi jawapan dalam pecahan, bagi kalau 2/5, 2/5 macam ni sahaja. Okey, kenapa? Sebab nanti tingkatan 3 kamu jumpa lagi bab ni, kamu akan buat satu formula garis lurus. Okey, jadi ingatlah ni reason cikgu. Menjawab ke Amir? Menjawab, cikgu. Okey, Terima kasih. sama-sama. Cikgu, Ya. tinggal saya bertanya. Okey, Syahmi. Okey. Okey, Dahsyat hantar kat cikgu 1 minit lagi. Bagus. Okey, pandai. Okey, bagus, tak ada masalah. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kita buat D dan E. Okey, M sama dengan Y per X. Y tu yang mana? Yang tegak ni Y kita. Jadi dekat sini Y kita adalah 10. Kita masukkan 10. X tu yang mana? X ni yang baring dekat belah bawah. Jadi X kita berapa? X kita 14. Masukkan 14. Kalau kamu nak jawapan dalam keadaan pecahan, kamu tekan 10 bahagi silap. Kalau kamu nak jawapan dalam perpuluhan, kamu tekan macam ni, 10 bahagi 14
Bila kamu tekan, kamu akan dapat 10 bahagi 14, kamu akan dapat 0.71 bla 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 bla. Ambil 2 nombor selepas perpuluhan, kamu akan dapat 0.71. Tapi kalau kamu nak bagi jawapan dalam keadaan pecahan, kamu tekan macam ni, 10 bahagi 14, nanti kalkulator akan tunjukkan jawapan dalam bentuk termudah, iaitu kamu akan dapat 5/7. Mana satu betul? Dua-dua betul. Okey. Habis dekat situ, kita pergi pula dekat EM sama dengan Y per X. Y dia mana? Y dia yang tegak. Ini adalah Y dia. X dia mana? X dia yang baring dekat belah bawah ni. Jadi kita ambil 45 menggantikan Y dia X, kita ambil 15. Jadi dekat sini tekan sahaja kalkulator 45 bahagi 15, kamu akan dapat jawapan dia 3. Ini jawapan B dan E. Habis dah kaedah kotak. Jelas ke semua untuk kaedah kotak? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, dah habis dah untuk kaedah kotak. Sekarang ni kita pergi kepada kaedah koordinat. Kita pergi kepada nama dia kaedah koordinat. Okey, kaedah koordinat lain cara dia. Lain cara dia. Okey, macam mana cara dia? Okey, untuk kaedah koordinat, formula yang dipakai M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi bila cikgu cakap koordinat, setiap koordinat dia mesti ada nilai X dan nilai Y. Jadi bila cikgu cakap A sebagai koordinat pertama, koordinat untuk A, koordinat bila cikgu cakap A itu koordinat pertama, X dia akan jadi X1, Y dia akan jadi Y1. Okey, kalau cikgu cakap B itu dia punya koordinat menjadi koordinat yang kedua, nilai X untuk B akan jadi X2 dan Y untuk B jadi Y2. Macam mana? Okey, kita tengok kepada kita punya soalan. Masing-masing boleh tengok. Untuk kita punya homework, cikgu akan selesaikan. Cikgu selesaikan B dan C, kamu cuba buat D dan E. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada soalan B dan soalan C. Okey, cikgu susun. Okey, jadi sekarang kita nak buat apa ni? Kita nak selesaikan kaedah koordinat. Kita nak selesaikan kaedah koordinat. Jadi, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, soalan dia adalah mencari kecerunan. Mencari kecerunan menggunakan apa? Kaedah koordinat. Okey, jadi cikgu proceed kepada soalan B. Soalan B, cikgu set A itu menjadi koordinat yang pertama, A1. Jadi, negatif 2,1, X dia akan jadi X1. Y dia akan jadi Y1. Manakala B dia, B itu cikgu set menjadi koordinat yang kedua, 4, 8. Okey, 4 ni 8 ni cikgu salin balik Okey, 4 dekat sini akan jadi X2, 8 ni menjadi Y2. Masukkan dalam formula. Mana formula dia? Formula kena ingat M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, Y2 mana Y2? Ini Y2. Ni 8, jadi kita isikan 8. Tolak. Y1, mana Y1? Ni Y1, 1. Jadi kita gantikan 8 tolak 1 per X2. Mana X2? Ini X2. Ada 4 dekat situ. Kita gantikan dia 4. Tolak. Okey. X1. Ni kan X1. Okey, X1. Ada negatif 2. Bila nombor dia ada negatif, kamu kena masukkan kurungan negatif 2. Itu kamu kena ingat. Jadi bila dah sampai sini, kita tekan sahaja kalkulator 8 tolak dengan 1, tekan 1, 1. Selesaikan atas dulu. 8 tolak 1 dapat 7. 4 tolak 2. 4 tolak 2. Kamu akan dapat 6. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 7 bahagi dengan 6. Kamu akan dapat 1.17.
1.17. Ini jawapan dalam perpuluhan, ini jawapan dalam pecahan bentuk termudah. Ini yang cikgu maksudkan. Ini yang cikgu maksudkan. Apa dia yang cikgu maksudkan? Maksudnya adalah pecahan tidak wajar. Siapa yang buat 1/6, cikgu tak nak jawapan tu. Sebab ini nanti kamu jumpa balik. Habis dekat soalan B. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Koordinat yang pertama negatif 1,7. B. Koordinat yang kedua 4,1. Jadi bila cikgu set A sebagai koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. B2 sebagai koordinat yang kedua ni, dia akan jadi X2, Y2. Masukkan dalam formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tengok betul-betul tau. Okey, jadi dekat sini cikgu salin. Y2 apa? Ni Y2 cikgu. Ni 1. Ambil 1 masuk sini. Tolak. Y1. Y1 kita 7. Jadi bermakna 1 tolak 7 per X2. X2 ni X2. Okey, 4. Ambil nilai 4. Tolak. X1. X1 ada negatif. Bila ada negatif, buat pecahan untuk negatif 1. Selesaikan. 1 tolak 7, kita akan dapat negatif 6. 4 tolak 1, kita dapat 5. Okey, bahagikan. Bahagi macam mana? Ambil nombor atas negatif 6 bahagi dengan 5. Negatif 6 bahagi dengan 5, kita tekan dalam kalkulator, kita akan dapat negatif 1.2. Jelas ke semua soalan yang cikgu tunjuk B dan C? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan B dan C. Okey, daripada soalan B dan C, cuba selesaikan soalan D dan E. Mana D dan E? Ini dia, D dan E. Okey, cuba selesaikan soalan D dan E. Rujuk contoh yang cikgu bagi dekat atas. Kalau ada soalan, tanya je. Okey. Okey, hantar kat cikgu. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Siapa yang cikgu nak tanya? Okey, Alia Amir. Okey. Cuba buat D dan E. Lepas tu dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Okey, lepas ni kita nak masuk bab 11. Habis soalan ni, kita pergi kepada satu lagi kaedah. Lepas tu kita masuk bab 11. Okey, jangan risau. Lepas ni kita masuk bab 11. Kita kukuhkan dulu. Okey, bagus, Portia. Okey, dah siap hantar kat cikgu. Cikgu tunggu. Cikgu, jawapan bentuk pecahan tak apa kan? Jawapan bentuk pecahan, pastikan bagi jawapan dalam bentuk paling mudah, paling kecil.
Okey, bagus. Pandai. Pandai. Okey, bagus Aiden. Okey, cikgu bagi masa lagi 3 minit Lagi 3 minit. Okey, ada soalan tanya je tahu cikgu. Cikgu tengah cek jawapan sorang-sorang. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Nanti ingat dalam exam nanti bila dia minta cari koordinat, kamu kena baca soalan yang elok. Kadang-kadang soalan dia nak bagi dalam kaedah kotak, kaedah koordinat. Ada lagi satu kaedah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi yang ni cikgu cuba terbaiklah untuk jelaskan ni. Okey, D dan E. Okey, tengok kepada soalan D dan E. Cikgu ada target tau. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D dan E. Bila dia bagi koordinat, kamu buat kaedah koordinat. Kalau kamu nampak kotak, kamu buat kaedah kotak. Tahu? Kalau kaedah koordinat ni, kamu tak boleh pun nak selesaikan guna kaedah kotak. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada kaedah koordinat. Kaedah koordinat M sama dengan, cikgu buat. Kalau tak faham, bagi tahu cikgu tahu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Cikgu set A ni sebagai koordinat pertama. Bila cikgu set A ni sebagai koordinat pertama, dekat sini A kita akan jadi negatif 4. Lepas tu ni negatif 1. Jadi dekat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi X1, Y1. Manakala dekat B, koordinat dia 1, negatif 3. Alamak, buruk pula. Okey, 1, negatif 3. Kita akan dapat X2, Y2. Kenapa? Sebab cikgu set B tu sebagai koordinat kedua. Jadi daripada situ, masukkan ke dalam formula yang cikgu tulis dekat atas ni. Masukkan nilai yang betul. Satu je nilai salah kamu masukkan, salahlah jawapan kamu. Okey, jadi nak masukkan kalau ada negatif buat kurungan macam mana? Okey, tengok dekat depan. Okey, jadi dekat sini M sama dengan Y2. Y2 ni Y2. Dia ada apa kat situ? Negatif 3. Kita masukkan negatif 3 tolak. Kalau negatif, sila buat kurungan. Tolak Y1. Mana Y1? Ni Y1. Negatif 1. Ada negatif, adakan kurungan. Per dengan X2. X2 ni X2. 1. Bila tak ada negatif, dimension 1 je, tak payah kurungan pun tak apa. Tolak X1. Ni X1. X1 ada kurungan. Bila ada kurungan, bila ada negatif, kita buat kurungan. Jadi peninglah cikgu banyak sangat kurungan. Tekan sebiji je dalam kalkulator. Kamu akan dapat terus jawapan dia. Contoh masing-masing tekan dekat belah atas. Dalam kurungan negatif 3. Dalam kurungan negatif 3 tolak. Dalam kurungan negatif 1. Okey, kita buat. Dalam kurungan negatif 3 tolak dalam kurungan negatif 1. Kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat negatif 2. Kemudian 1 tolak dalam kurungan negatif 4. Tekan sebiji je dalam kalkulator. Guna kalkulator. Jadi sekarang kita akan dapat negatif 2/5. Ini adalah jawapan dalam keadaan pecahan. Betul ke salah?
betul. Pastikan bila kamu nak buat jawapan dalam keadaan pecahan, pastikan dapat dalam nilai yang terkecil. Untuk dapat jawapan dalam perpuluhan macam mana? Ambil nombor atas -2 bahagi dengan nombor bawah. Bila kita tekan -2 bahagi dengan 5, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan -0.4. Mana satu betul? Dua-dua betul. Okey. Ini okey, jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, ada soalan ada soalan Okey. Cikgu, kalau saya tertukar koordinat, dia tertukar apa? A ni dia jadi koordinat yang kedua, B ni menjadi koordinat yang pertama. Okey, tengok. A kalau menjadi koordinat yang kedua, nilai -4 dengan -1, dia akan jadi X2, Y2. Kenapa? Sebab kita set A menjadi koordinat yang kedua. B tadi kita buat dia sebagai koordinat kedua. Sekarang kita jadikan dia sebagai koordinat yang pertama. Jadi B dekat sini 1 dengan -3. Jadi dekat sini dia X1, Y1. Masukkan dalam formula M sama dengan Y2. Mana Y2? Ni Y2. Ada negatif, letak kurungan. M sama dengan -1. Kemudian tolak Y1. Tolak Y1. Mana Y1? Ini Y1 kita. Berapa? -3. Letak kurungan. Per dengan X2. Ni X2. -4. Masukkan -4. Ada negatif, ada kurungan. Tolak X1. X1 kita. Ada 1 dekat sini. Letak 1. Selesaikan macam mana? Selesaikan belah atas dulu. -1 tolak 3. Bila kita tekan kalkulator belah atas ni, kita akan dapat 2. Manakala belah bawah -4 dalam kurungan tolak 1, tekan sebiji je dalam kalkulator, kamu akan dapat -5. Sama ke? Lain ke jawapannya? Sama sahaja. Dekat sini -2/5, sini pun sama juga -2/5. Jadi kalau kita tekan dalam kalkulator, nombor atas dia 2, bahagi nombor bawah dia -5. Bila kita tekan dalam kalkulator, kita akan dapat -0.4. Jadi ingat cakap cikgu. Kalau kamu dah setkan A ni koordinat 1, pastikan masukkan nilai yang betul. Kalau B ni jadi koordinat kedua, pastikan masukkan nilai yang betul. Nanti kalau kawan kamu tanya, ni koordinat pertama lah. Tak, dia boleh jadi koordinat pertama, dia boleh jadi koordinat kedua. Acah lah sikit. Okey, jelas ke soalan D? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan E. Soalan yang terakhir untuk kaedah koordinat. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi daripada sini apa yang kita nak kena buat ni? Okey, jadi daripada sini masukkan A 1, -3 dengan -2. Cikgu salin balik. Cikgu set A ni sebagai koordinat pertama. Jadi dia X1, Y1. Okey, dan B cikgu setkan dia sebagai koordinat kedua 1, 7. Bila cikgu setkan dia sebagai koordinat kedua, dia akan jadi X2, Y2. Masukkan dalam formula M sama dengan Y2. Ni Y2 kita 7. Masukkan 7. Tolak Y1. Ni Y1 kita. Ni -2. Masukkan -2. Bila ada negatif, kita letak apa semua? Nak dengar suara sikit? Kurungan. Ya, kita letak kurungan. Pandai. Okey, betul. X2 kita 1. Letak 1, tolak. X1 kita -3. Bila ada negatif, letak kurungan. Selesaikan 7 tolak 2. Bila kamu tekan dalam kalkulator, kamu dapat 9. 1 tolak 3. Bila kamu tekan dalam kalkulator, kamu dapat 4. Ini adalah jawapan yang termudah kalau untuk bentuk pecahan. Jangan bagi jawapan ada nombor besar. Contoh, jangan bagi jawapan dalam 2/1/4. Cikgu tak nak. Cikgu nak 9/4. Ataupun bila kamu tekan ambil nombor atas 9 bahagi dengan nombor bawah 4.
Bila kamu tekan 9 bahagi dengan 4, kamu tekan jawapan dia, kamu akan dapat 2.25. Ini je dua benda nombor ni yang cikgu terima. Kalau nak bagi dalam pecahan, bagi dalam pecahan tidak wajar. Jangan ada nombor besar 2, 1/4. Tak nak. Nanti kamu pening masa tingkatan 3. Tingkatan 3 kamu belajar lagi. Nanti pening. Okey, habis dah untuk kaedah koordinat. Okey, jadi kita dah belajar dah kaedah koordinat. Selesai kaedah koordinat. Akhir sekali kita pergi kepada pintasan. Okey, kita pergi kepada kaedah yang terakhir untuk mencari nilai kecerunan, iaitu kaedah pintasan. Okey. Jadi pintasan ni apa? Pintasan ni kalau kita cakap dalam bahasa baku Melayu ni, kau pintaslah dia. Maksudnya kita suruh apa? Kau potonglah dia. Pintaslah. Potong. Jadi kenapa dinamakan koordinat pintas? Kaedah pintasan? Sebab garis lurus dia potong dekat dua-dua paksi. Sebagai contoh, ini garis lurus dia. Bila dia potong dekat paksi Y, bila dia potong dekat paksi Y, dekat sini kita namakan dia pintasan Y. Ataupun dalam bahasa Inggeris intersection. Okey, bila dia potong dekat paksi X, dekat tempat dia potong ni adalah pintasan X. Jadi formula untuk pintasan dia berbeza, tiga-tiga ni lain. M sama dengan negatif Y per X. Dia kena ada negatif dekat situ. Kalau kaedah koordinat ni formula dia. Kalau kaedah kotak ni formula dia. Tapi kalau kaedah pintasan mesti ada negatif. Jadi cikgu tunjuk soalan dia. Cikgu tunjuk. Okey, jadi kita pergi kepada muka surat 3. Cikgu akan buat soalan A dan B. Tengok Okey, daripada soalan A dan B, kamu kena buat 3-3 soalan pula. Okey, 3-3 soalan kat bawah lah maksud cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cari kecerunan untuk kaedah pintasan formula dia M sama dengan negatif Y per X. Y ni bukan koordinat. Tak apalah, cikgu tunjuk juga. Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Pintasan tu yang mana? Kalau dia potong dekat paksi Y ini, ambil 2 ni. M sama dengan negatif 2 per. Pintasan X tu mana? Koordinat dekat paksi X 3. Jadi kita ambil 3. Jawapan dia negatif 2 per 3. Tapi kalau dalam perpuluhan, kamu ambil negatif 2 bahagi 3. Tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 0.67. Dua-dua betul. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Kurang jelas lagi, cikgu tunjuk untuk B. M sama dengan pintasan Y. Lepas tu cikgu buat negatif. Pintasan Y kita sini apa? Y kita sini 4. Masukkan 4. Per dengan pintasan X. Pintasan X kita apa? Negatif 3. Bila ada negatif, masukkan sekali dia punya negatif. Confuse lah jawapan dia berapa? Negatif. Jumpa negatif. Kita akan dapat positif 4/3. Ini jawapan dalam keadaan pecahan. Nak dapat jawapan dalam koordinat, ambil nombor atas negatif 4 bahagi, ambil nombor bawah negatif 3. Negatif 4 bahagi negatif 3. Negatif 4 bahagi negatif 3, kita akan dapat 1.33. Sama sahaja jawapan dia. Boleh kalau kamu nak pakai dua-dua. Jelas ke untuk B? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita cuba buat 3 soalan ni. Kalau muat lah. Kita tak muat kita buat 2 je lah. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada soalan C dan D. Okey, cuba selesaikan soalan C dan D tu.
Cuba selesaikan. Ni cikgu muat-muatkan. Okey, cuba buat C dan D. Rujuk contoh yang cikgu buat dekat B dan A. Pakai formula pintasan. Cikgu tunjuk formula pintasan. M sama dengan negatif Y per X. Okey, dah siap ambil gambar hantar kat cikgu. Okey, ada soalan tanya tau. Cikgu okey je kalau ada soalan. Okey, C dan D. Okey, bagus. Ada yang dah hantar. Aiden. Bagus, Aiden. Okey, bagus. Syahmi Mustaqim. Dapat buat tak C dan D? Dapat. Okey. Tak dapat jujur tahu dengan cikgu. Cikgu boleh tolong tapi bagi tahulah kat mana yang tak fahamnya. Yang dapat. Bagus. Okey, bagus Kai. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Lepas tu habis dah masa Okey, 1 minit lagi. Jadi untuk nilai Y dengan X tu ambil je yang dia pusing dekat Pak C. Jangan pening-pening. Kalau dia jatuh dekat Pak C Y, tu Y intercept dia. Maksudnya pintasan Y dia. Kalau dia jatuh dekat Pak C X, maksudnya itu adalah nilai untuk pintasan X dia. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan C. Jadi yang tengah-tengah nak buat tu, jadi yang tengah-tengah nak buat tu bolehlah teruskan buat. Tak faham tanya cikgu tahu.
Okey, kita pergi kepada soalan C. M sama dengan negatif Y. Y ni mana? Cari paksi Y. Ini paksi Y. Yang jatuh dia punya apa, garisan ni terjatuh. Line ni dia terjatuh dekat nombor 7 ataupun koordinat 7. Jadi kita letak 7 kat situ. Itu sahaja. Per dengan paksi X. X dia 3. Ni X kita. Ini adalah paksi X kita. Jadi ini 3. Kita masukkan 3. Tu jawapan dia dalam keadaan pecahan. Nak dapat jawapan dalam keadaan perpuluhan, kamu tekan negatif 7 bahagi dengan 3. Bila kamu tekan negatif 7 bahagi dengan 3, kamu akan dapat negatif 2.33. Betul juga. Habis dekat C. Okey, untuk D. M sama dengan negatif. Letak negatif. Y kita sekarang ni paksi Y. Itu adalah paksi Y. Jadi dia jatuh dekat mana? Dia jatuh dekat negatif 4. Bila ada negatif, letakkan kurungan. Per dengan X. X kita berapa? X kita 12. Jadi kita masukkan 12. Negatif jumpa negatif, dia dapat positif 4/12. Jadi dekat sini ambil kalkulator 4 bahagi dengan 12. Bila kamu tekan 4 bahagi dengan 12, kamu akan dapat 0.33. Kalau nak dapat dalam pecahan, kita akan dapat jawapan dia 1/3. Itu jawapan dalam pecahan. Ini jawapan dalam perpuluhan. Dua-dua betul. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Habis dah tahu untuk kaedah pintasan, habis dah. Dah habis dah untuk kaedah pintasan. Jadi kaedah koordinat, kaedah kotak cikgu dah ajar. Kaedah koordinat cikgu dah ajar. Kaedah pintasan pun cikgu dah ajar. Habis dah untuk bab yang sebelum ni, iaitu bab 10. Ya. Yang kan kalau negatif bertemu negatif kan dia jadi tambah kan. Tak kisahlah dia punya paksi tu Y ke bawah ke Y ke atas, tak kisah. Betul. Tak kisah. Ada yang confuse tau. Bagus soalan tu. Ada yang confuse. Negatif 1/3. Cikgu nak tanya kamu semua. Negatif ni milik 1 ke 3? 1. Okey, ada cakap milik 1. Ada cakap milik 1. Kalau cikgu cakap milik 3, betul ke salah? Betul. Okey, betul juga. Okey, bila di dalam keadaan pecahan, negatif ni boleh jadi milik 1, boleh jadi milik 3. Macam mana tu? Okey, masing-masing boleh tengok bagus soalan tu. Negatif 1/3. Jadi negatif ni kalau kamu tekan kalkulator, tak naklah negatif 1/3, cikgu bagi negatif 2/5. Negatif 2/5. Okey, negatif 2/5. Negatif ni milik 2 dan milik 5. Macam mana? Buktikan. Okey, kita buktikan. Negatif 2/5. Kita buktikan. Yang pertama kita buktikan negatif 2 bahagi dengan 5. Kalau kita tekan negatif 2, negatif 2 bahagi dengan 5, kita dapat jawapan dia berapa jawapan dia? Cuba tekan. Berapa jawapan dia? 0.4. Okey, kita dapat negatif 0.4. Masukkan negatif ni. Tekan negatif 2 bahagi 5. Okey, cara yang kedua pula, cikgu tak nak tekan negatif dekat 2, cikgu letak 2 bahagi negatif 5. Okey, cuba kamu tekan pula 2 bahagi negatif 5 dapat berapa? Dapat berapa? Sama je, negatif 0.4. Ya, kita akan dapat negatif 0.4 juga. Nilai dia nilai yang sama. Ni adalah nilai yang sama. Jadi jangan pening-pening. Kalau negatif ni ikutlah negatif tu milik nombor atas, boleh. Nak bagi dia milik nombor bawah, boleh juga. Itu cara dia. Jadi kita berbalik kepada soalan kita tadi. Kita berbalik kepada soalan ini. Masing-masing boleh tengok. Soalan daripada Wafiuddin. Okey. Jadi negatif dalam kurungan negatif 4/12. Kamu boleh sahaja tekan macam ni.
Kamu ambil negatif tu dekat atas. Macam mana? Kamu tekan negatif dalam kurungan negatif 4 bahagi 12. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.33. Kita nak bagi negatif tu dekat bawah. Okey, macam ni. Negatif 4, dia dah memang negatif 4. Okey, negatif ni milik 12 pula. Negatif 12. Kamu tekan je juga dalam kalkulator, kamu akan dapat 0.33 juga. Jadi itu hujah dia. Jadi jangan pening-pening kalau negatif dekat formula ni. Negatif tu boleh jadi untuk nombor atas, boleh jadi negatif untuk nombor bawah. Ini dalam formula. Jangan pening-pening. Negatif ni boleh jadi milik Y, boleh jadi milik X. Tapi nilai dia yang dia akan hasilkan sama sahaja. Sebagai contoh soalan ni, cikgu mula-mula cikgu buat negatif milik atas. Lepas tu soalan ni cikgu buat pula negatif tu milik bawah. 12 ni kan dekat bawah. Ni bawah. Okey, ni kan negatif 4 ni dekat atas. Cikgu bagi negatif ke atas. Jangan pening-pening. Sebab apa? Sebab nilai yang dia dapat adalah nilai yang sama. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Kalau ada soalan tanya je. Tanya, nanti cikgu jawab. Cikgu cubalah nak jawab. Okey, habis dah. Habis dah. Jadi masing-masing boleh rehatkan minda. Ada orang chat cikgu. Okey, boleh rehatkan minda. Kita ambil masa rehat 1 minit sebelum kita pergi kepada bab baru. Aiden, okey ke Aiden setakat ni? Okey, lama cikgu tunggu Aiden respon. Okey, Nakib. Nakib, okey ke Nakib untuk bab untuk mencari kecerunan ni? Okey. Okey. Habis dah. Cikgu nak tanya Umar Rafiki. Umar Rafiki tak datang tu. Jelas dah Umar Rafiki cari 3-3 ni. Jelas. Okey. Ingat tahu nanti kalau kamu ada soalan, cikgu saya keluar balik tak sebab saya like. Okey Aiman. Okey, kalau kamu ada soalan nak tanya cikgu pasal matematik, WhatsApp je cikgu. Nanti cikgu bantu. Tak kisahlah soalan bab berapa. Bab 1 ke, bab 2 ke. Kok masa tu kamu buat revision. Kamu WhatsApp cikgu. Cikgu betul tak saya buat soalan ni? Nanti cikgu tolonglah. Tapi cikgu kadang-kadang cikgu bagi voice. Kadang-kadang cikgu bagi penjelasan. Kamu semangat, cikgu semangat. InsyaAllah. Okey, habis dah dekat situ. Kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya ataupun bab yang seterusnya. Okey, cikgu ada masa tak lama dah dengan kamu ni. Cikgu ada masa tak lama dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kita akan pergi kepada soalan ataupun kita punya lesson yang seterusnya. Kita pergi kepada transformasi isometri. Boleh buka worksheet. Boleh buka worksheet. Okey, jadi untuk transformasi isometri ini adalah bab baru. Dia dah belajar, dia belum belajar. Okey, ini dalam bahasa Melayu dia tahu. Okey, transformasi isometri. Okey, cikgu tunjuk kenapa nama dia transformasi. Okey. Transformasi. Okey, jadi kita pergi kepada bab 11. Bab 11. Transformasi. Transformasi isometri. Transformasi, cikgu tunjuk pengenalan definisi dia. Transformasi adalah pinjaman perkataan bahasa Inggeris. Nama dalam bahasa Inggeris dia kita panggil transformation. Transformation. Okey. Jadi bila cikgu cakap pasal transformasi, maksudnya apa? Maksudnya perubahan. Jadi transformasi. Apa-apa yang berkaitan dengan trans, dia adalah apa-apa yang bercakap tentang perubahan. Macam cikgu dah ada jelaskan lah. Kalau kita tengok transformer. Kita tengok transformer. Cikgu tak tahulah kamu tengok lagi tak transformer. Okey. Transformer adalah satu cerita yang daripada kereta dia jadi robot. Tu transformer. Sekarang ni kita nak cakap pasal
transformasi tentang apa pula? Isometri. Isometri apa? Isometri adalah bentuk. Jadi perubahan bentuk ni datang dari mana? Dia datang daripada objek pergi kepada image. Daripada objek dia pergi kepada image. Maksudnya daripada objek dia pergi kepada image. Dia melalui satu proses dekat tengah-tengah ni. Apa nama proses dia? Proses perubahan. Apa nama proses dia? Kita ada 4 jenis proses. Yang pertama, nanti kita belajar. Kita akan belajar semua ni. Nama dia yang pertama translasi. Yang kedua, kita panggil dia pantulan. Pantulan ataupun reflection. Yang ketiga, kita panggil dia putaran ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia rotation. Yang keempat, kita panggil dia pembesaran. Okey. Jadi ini proses yang kita nak belajar. Translasi, pantulan, putaran, pembesaran. Maksudnya daripada objek nak pergi kepada translasi, dia dapat dah image dia dekat tempat lain pula. Okey, inilah apa yang bab ni cuba sampaikan. Jadi, ini je sebenarnya yang dia cuba sampaikan. Tak ada yang banyak-banyak pun. Ini sahaja. Jadi, sebelum cikgu nak ajar kamu 4 proses ni, cikgu nak kena terangkan dekat kamu tentang isometri. Tentang transformasi isometri. Okey. Jelas ke setakat ni? Boleh faham ke? Okey. Jadi kita pergi kepada... Okey, baik. Okey, kita pergi kepada transformasi isometri. Okey, kita belajar dulu perubahan bentuk. Ini translasi, pantulan, putaran, pembesaran nanti cikgu ajar. Okey, syarat dia next class kamu kena print ni. Kamu kena print. Sebab apa? Kalau tak print macam mana kamu nak buat ni? Takkan kamu nak lukis kotak-kotak dekat kamu punya kertas. Nanti cikgu ajar yang ni. Okey, tapi hari ni kita fokus kepada basic dia yang dekat atas ni dulu. Okey, jadi kita punya masa pun dah nak habis. Transformasi isometri. Transformasi isometri. Apa ni transformasi isometri? Perubahan bentuk yang sama. Perubahan bentuk yang sama. Kalau cikgu cakap perubahan bentuk yang sama, macam mana tu? Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu tunjukkan satu contoh. Kita pergi kepada bentuk segitiga ni. Okey, ini adalah objek. Ini adalah objek. Apa maksud objek ni? Objek ni adalah yang asal dia. Origin dia. Okey, jadi daripada objek, bila cikgu pusingkan dia. Cikgu pusingkan dia jadi macam tu kan. Okey, cikgu nak tanya kamu, bentuk dia berubah ke? Bentuk dia berubah ke? Bentuk dia tak berubah. Bagus. Bentuk dia tak berubah. Dia tetap bentuk right angle, triangle. Okey. Kalau cikgu pusing pula yang seterusnya, cikgu pusing pula yang seterusnya, cikgu pusing pula dia jadi macam ni. Bentuk dia berubah ke? Bentuk dia berubah ke? Okey, bentuk dia tak berubah. Jadi bila dia tak berubah, nama dia adalah transformasi isometri. Tapi bila cikgu tulis dekat belah bawah ni, bentuk objek ni macam ni. Okey, cikgu pergi kepada image. Image A, kita cakap dia, dia transformasi. Transformasi. Image B, dia cakap, dia adalah transformasi. Okey, dekat C, kita tengok daripada objek yang ini, adakah C tu bentuk yang sama ataupun bentuk yang berbeza? Tak, lain. Ya, dia lain. Dia lain. Bila dia lain, kita cakap apa? Kita cakap dia bukan transformasi. Bukan transformasi.
Jadi inilah yang cikgu nak terang dekat kamu ni. Walaupun dia mengalami empat jenis proses ni, translasi, pantulan, putaran, pembesaran ni, bentuk yang dia akan keluarkan adalah bentuk yang sama sahaja. Okey. Jadi buka worksheet kamu, pergi kepada soalan A, B, C. Okey, daripada soalan A, B, C tentukan sama ada dia transformasi ataupun tidak. Okey, soalan A, soalan B, soalan C. Berdasarkan yang cikgu buat tadi, cuba selesaikan. Bagi tahu cikgu dia transformasi ataupun tak, itu sahaja. Khairina boleh ke tu? Boleh. Okey. Cikgu. Ya. Apa? Dahsyat hantar kat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Okey. 1 minit lagi, cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, cantik tulisan. Okey. Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey. Majoritinya betul lah, senang sahaja. Okey, kalau kita tengok A ni bentuk bulan sabit tau. Ini adalah objek, ini adalah objek. Yang pekat ni adalah objek dia. Ini adalah image dia. Jadi, objek nak pergi ke image, dia berlaku orang cakap perubahan. Daripada objek, dekat tempat objek, dia pergi ke tempat lain. Dia jadi image dia dekat situ. Jadi, dekat situ bentuk dia sama ke lain sekarang ni dekat A ni? Cikgu soal kamu. Dekat sini sama ke lain objek dengan image bentuk dia? Sama. Sama. Bila dia sama, kita cakap dia adalah transformasi. Dia adalah transformasi. Okey, habis dekat situ. Okey, B. Bentuk dia sama tak dekat B ni? Ini adalah objek dia. Ini adalah image dia. Bentuk dia sama ke? Tak. Okey, jadi bila dia tak sama, kita cakap dia bukan transformasi. Okey, itu cara dia. Okey, C. C ni bentuk dia sama tak C ni? Sama. Sama. Bila dia sama, ini objek dia, ini adalah image dia. Jadi, kita pergi kepada ini adalah transformasi. Ini dikira sebagai transformasi ataupun tak. Jadi senang je. Kita nak detect dia transformasi ataupun tak, kita tengok bentuk dia. Okey, habis dah dekat situ. Kita pergi kepada yang berikutnya. Jadi, bila kita dah check dia transformasi, bila kita dah check dia transformasi, ada 3 benda yang kita kena fokus. Ada 3 perkara yang kita kena hati-hati. Yang kita kena check. Apa? Maksudnya,
dia ada sama. Yang pertama kita boleh check dia sama daripada segi sudut dia. Yang kedua, kita boleh check sama daripada segi sisi dia. Yang ketiga, daripada yang ketiga kita boleh check sama daripada bucu dia. Jadi cikgu akan ajar tiga-tiga ni. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey, transformasi cikgu akan pergi kepada nak check bucu dulu. Okey, kamu tengok dekat sini. Kita pergi kepada soalan ni dulu Cikgu bagi dulu. Okey, ini adalah kita punya anak panah tapi tak nampak bucu dia tak tajam. Cikgu ambil bucu tajam. Okey, ini adalah bucu yang tajam. Okey. Tak adalah tajam sangat. Okey. Jadi ini adalah anak panah dia. Ini adalah anak panah kita. Okey, sekarang daripada anak panah kita, daripada soalan ni, cikgu ini dikira sebagai objek. Ini adalah objek. Dan ini adalah image. Sekarang ni apa yang cikgu nak check ni? Cikgu nak ajar kamu cara menentukan bucu yang sama. Bucu sama. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, bucu ni kita panggil apa? Cikgu lupalah. Edge kot. EDGE. Bucu yang sama. Bucu yang sama. Okey, tengok daripada objek dia. Okey, cikgu letak bucu ni sebagai A, cikgu letak bucu ni sebagai B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Okey. Jadi sekarang masing-masing boleh tengok. Kita nak belajar cara nak cari bucu yang sama. Sekarang ni G, lepas tu cikgu letak G, H, I, J, K, L, M, N. Okey, jadi daripada soalan kita punya objek nak pergi kepada image, kita nak kena cari bucu yang sama. Cikgu tak rasa susah benda ni. Cikgu nak kita jawab sama-sama. Okey, daripada objek nak pergi kepada image, tengok dekat depan. Kita pergi kepada bentuk A dulu. Kalau bucu dekat A, ini A dia, mana bucu yang sama dekat image dia? Mana? H. Ya, dia adalah H. Dia adalah H. Kalau cikgu pergi kepada yang ni cikgu letak. Okey, jadi sekarang cikgu pergi kepada yang confused sikit. Okey, B. Mana satu kalau cikgu cakap untuk objek, mana satu untuk image untuk B? N. I ke N? N. Okey, pandai. Dia adalah N. Macam mana kamu boleh tahu? Sebab dia pusing ke bawah macam ni. Kamu boleh nampak. Bila cikgu pusingkan, dia akan jadi macam ni. Ni, dia tegak ni. Dia pusing macam ni. Okey. Jadi, kita dah tahu dah B sama dengan N. Okey. Bila kamu dah dapat rentak tu, kita pergi kepada D pula. Okey. Kita boleh nampak dah apa yang sama yang seterusnya. Okey, D sama dengan apa? D sama dengan apa? M. Okey, pandai. D sama dengan M. Okey, seterusnya G. G sama dengan apa? I. G sama dengan apa? I. Salah, bukan I. J. L. L. G adalah sama dengan L. Nampak tak? Nampak dekat situ cikgu pusingkan dia. Okey, lepas ni cikgu tunjuk. Okey, lepas tu F. F sama dengan apa? K. Pandai. Okey, lepas tu cikgu buat E. E sama dengan apa? J. E sama dengan apa? J. J. Pandai. Jadi E adalah sama dengan J. Kemudian akhir sekali adalah C. C sama dengan I. Jadi inilah cara dia. C sama dengan I. Cikgu tak nampaklah betul ke C yang kita buat ni semua? Okey, tengok betul-betul cikgu akan tunjukkan.
Cikgu akan pusingkan untuk kamu. Okey, ini adalah bentuk kita. Bila cikgu pusingkan dia, bila cikgu pusingkan dia, kamu tengok ni cikgu dah pusingkan dia. Cikgu pusingkan dia dekat situ. Kita tengok H sama dengan A. Okey, betul. H sama dengan A. I sama dengan C. Okey, I sama dengan C. Maksudnya B sama dengan N. B sama dengan N. Nampak ni? Ini B, ini N. Kita cari bucu di tempat yang sama. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Yes. Okey. Okey, jadi bagus. Okey, jadi dekat sini kita cuba satu latihan. Kita cuba satu latihan lagi. Cikgu cari bentuk kejap. Dia ada je bentuk kat sini. Okey, tak apa. Okey. Jadi kita buka worksheet kita. Kita buka worksheet kita. Cikgu nak kamu bagi tahu cikgu mana satu yang sama untuk setiap bucu. Macam mana? Okey, tengok dekat depan. Okey, sekarang ni kita ada bucu A, ni adalah objek. Ini adalah objek. Dan ini adalah image. Sekarang ni daripada objek, cikgu nak kamu senaraikan bucu yang sama untuk image dia. Jadi objek kita ada apa? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Okey, sekarang cuba kamu selesaikan mana kedudukan bucu yang sama untuk yang huruf-huruf cikgu bagi ni. Okey, boleh ke cuba buat? Boleh. Okey, cuba selesaikan. Nanti cikgu bagi tips. Okey, cuba buat Dah siap hantar kat cikgu Nazhan, rasa-rasa boleh buat tak Nazhan? Boleh. Okey, cuba buat Cikgu tunggu. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu bagilah masa 2 minit boleh ke? Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, bagus. Sudah anda hantar. Okey, bagus. Okey. Lagi 1 minit. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Nampak dah cara nak buat? Okey. Pandai. Jadi inilah cikgu dah nampak dah Itulah maksudnya transformasi, cara kita nak cari bucu.
Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan. Okey, tips dekat sini cikgu bagi. Tips dekat sini yang pertama adalah kamu pegang tempat. Kamu cari satu tempat yang kamu boleh pegang. Jadi tempat yang sama. Maksudnya kalau dekat sini bila cikgu nak cari tempat yang sama, cikgu letak dia F. Okey, maksudnya yang sama dekat F ni adalah T. Jadi dekat sini F ni cikgu letak sebagai T. Situ jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jadi bila cikgu dah letak dia macam tu, cikgu bayangkan pula. Cikgu bayang. Ni tips yang pertama. Tips yang kedua adalah cikgu bayangkan dia berpusing. Dia pusingan yang sama. Kita tengok kepada pusingan yang sama. Contoh daripada objek nak pergi kepada image, kita pusingkan macam mana? Kita pusingkan dia ke bawah. Jadi, bila kita pusingkan dia ke bawah, anak panah dia macam mana? Anak panah dia bergerak ke sini. Jadi, bila dia bergerak ke sini, yang ini dia bergerak ke bawah. Jadi, apa yang kita boleh dapat dekat sini? Yang kita boleh dapat dekat sini, E sama dengan S. Lepas tu, kita gerak lagi ke bawah. E bawah dia D. Kita gerakkan dia. D sama dengan R. E sama dengan S. D sama dengan R. Okey, kemudian daripada objek D ni dia dekat dengan C. Dia pusing dekat C. Jadi yang C ni apa? Kita pusing dekat sini, kita dapat dia Q. Jadi dekat sini kita dapat C adalah sama dengan Q. Okey, C nak pergi kepada B. Nampak tu B. Kita boleh dapat B ni macam mana? Kita pusingkan dia, kita dapat dia P. Jadi B tu adalah P. Akhir sekali B ni pergi kepada A sama juga P. Kita pergi kepada U. Jadi dekat situ A adalah sama dengan U. Nampak tak cara cikgu selesaikan tu? Boleh faham ke? Boleh. Jadi setkan satu tempat yang sama yang kamu boleh tengok, oh sama ni. Bila kamu dah setkan dia tempat yang sama, kamu pegang dia. Macam mana cikgu pegang? Okey, cikgu pegang dekat sini adalah cikgu nampakkan yang warna kuning. Okey, itu tips yang pertama. Yang kedua, kita buat dia punya pusingan. Kita bayangkan daripada objek nak pergi kepada image, belah mana dia pusing. Jadi dekat sini cikgu nampakkan pusingan dia, pusingan ke kiri macam tu. Kalau kalau dekat sekarang cikgu boleh buat macam ni. Cikgu boleh buat macam ni. Cikgu tunjuk Okey, kalau sekarang ni cikgu boleh buat macam ni. Sebab apa? Sebab cikgu pakai komputer. Tapi dalam exam kamu tak boleh buat macam ni. Okey, tonton cikgu buat macam ni. Cikgu nak pusingkan dia. Okey, cikgu pusing. Nampak tu? Macam tu cara cikgu pusing. Jadi dekat sini kita boleh nampak bucu-bucu yang sama. Kalau cikgu dah pegang dekat F, bila cikgu dah pegang dekat T, cikgu ke bawahkan dia. Kita ke bawahkan dia. Kita ke bawahkan dia. Kita ke bawah. Kita teruskan dengan flow yang sama. Tu maksud cikgu. Itu adalah maksud cikgu. Jadi, bila dalam peperiksaan, kamu tak boleh pusingkan macam yang cikgu tunjuk ni. Tetapi kamu boleh bayangkan macam mana pusingan dia. Sebab tu cikgu suruh kamu bayangkan. Bila kamu dah nampak macam mana pusingan, ke arah mana pusingan itu, kamu dapat anak panah, arah anak panah tu. Bila kamu dapat arah anak panah ni, kamu ikut saja anak panah ni sampai balik kepada tempat yang warna kuning tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Itu tips daripada cikgu. Okey. Jadi dekat sini bucu kita dah selesaikan. Bucu kita dah selesaikan. Sekarang kita pergi kepada sisi. Sisi itu apa? Sisi ni kita panggil dia panjang sisi. Macam mana tu? Okey. Tengok ni Ada soalan dia minta sisi Okey. Jadi sekarang bucu dia dekat soalan ni kita panggil bucu dia tahu. A, B, C, D ni bucu dia. A, B, C, D ni bucu dia. Sekarang kita nak pergi kepada sisi.
Sisi yang kita nak belajar, kita tak ambil A, B. Kita ambil, kalau kita nak pandang dia daripada sini, kita tengok dia mula daripada mana, pergi kepada mana. Dia mula dekat A, dia habis dekat B. Jadi sisi yang kita nak baca sekarang adalah sisi AB. Itu cara dia. Okey. B, dia mula dekat B, dia habis dekat D. Jadi sisi dia adalah BD. Okey, dia mula dekat D, dia habis dekat C. Jadi sisi dia, nama dia adalah DC. Akhir sekali CA, dia mula dekat C, dia habis dekat A. Maksudnya apa? Huruf pertama adalah tempat dia mula. Huruf yang kedua adalah tempat dia akhir. Jadi itu cara kita nak baca CC. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Jadi okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan ni. Kita akan pergi kepada, tak apa, kita pergi kepada soalan kejap kan. Tak ada bentuk yang mencabar lah. Okey, kita pergi kepada worksheet kita terus. Okey. Okey, kita pergi kepada sisi. Kita pergi kepada sisi. Okey, kita belajar sisi dulu kan. Okey, jadi berdasarkan segitiga ni, kita nak kena buat apa? Kita nak kena cari sisi yang sama. Kita nak kena cari sisi yang sama. Contoh, tadi bucu tau, tadi bucu. Sekarang daripada objek, mana objek dia? Ini adalah PQR. PQR ini cikgu buat, cikgu setkan dia sebagai objek. XYZ, cikgu setkan dia sebagai image. Sekarang sisi QR untuk objek. Sisi QR untuk objek. Dan sisi PQ, dia mula dekat P, dia habis dekat Q. Okey, bagi tahu cikgu, daripada objek ni, mana satu sisi dekat image yang sama dengan sisi dekat objek tu? Boleh faham ke? Nampak ke apa? Okey, cuba buat. Boleh. Cuba buat, lepas tu tunjuk kat cikgu, nanti cikgu akan tunjuk dan bagi tahu jawapan ni. Jawab je. Jawab XYZ tu. Cari sisi dia ni apa? Bagus. Okey, pandai. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi. Syahmi dapat jawab tak tu Syahmi? Dapat. Cikgu. Okey, bagus.
Okey, baik. Habis dah masa yang cikgu bagi. Cikgu bagi tips Senang je. Kalau Sisi, Sisi, dia bercakap tentang panjang tau. Dia bercakap tentang panjang. Maksudnya, bila kita nak cari Sisi, apa yang kita kena buat? Kita kena cari panjang yang sama. Kita kena cari panjang yang sama. Contoh contoh QR. QR adalah daripada sini ke sini. Kita nampak dia punya tanda ni ada satu. Maksudnya siapa buat YZ salah. Dia satu ni dekat sini. Dan tengok dia mula dekat Q. Maksudnya dia mula dekat bucu ni. Jadi kita kena mula juga dekat bucu. Jadi sebab tu kita ambil Y dulu. Dan dia habis ke sana. Jadi kita nak habiskan Y ni, kita ke sana. Jadi jawapan dia adalah YX. Kamu tak boleh main buat XY. Kalau dengan cikgu lah. Okey, habis dekat situ. PQ. Okey, tengok pula PQ. P ke Q. Daripada P pergi ke Q ada satu tanda, ada dua dekat sini. Jadi kita tengok, oh ada dua juga. P dia tak mula dekat petak ni. Dia tak mula dekat petak ni. Jadi P ni adalah kita ambil daripada Z. Kita ambil daripada Z pergi kepada Y. Itu cara dia. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Jadi kita kena hati-hatilah walaupun ada guru, ada siapa-siapa yang cakap boleh, tapi dengan untuk dapatkan jawapan yang betul-betul macam tu. Maksudnya apa? Contoh XY, bila cikgu cakap X, nombor yang pertama adalah tempat dia mula. Nombor yang kedua, huruf yang kedua adalah tempat dia akhir. Itu cara nak cari bucu. Habis dah dekat situ. Okey, nanti kita buat satu soalan. Okey, habis dah tentang bucu. Okey, cikgu bagi tips-tips ni tau. Okey, bucu pula habis dah tentang sisi. Bucu cikgu dah ajar, sisi cikgu dah ajar, sekarang sudut. Sudut. Ada yang tak tahu macam mana nak baca sudut Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan ajar dulu kamu cara nak baca sudut. Sudut. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan satu segitiga. Satu segitiga. Okey. Ini adalah segitiga. Cikgu namakan dia segitiga ABC. Kalau cikgu cakap sudut ABC, maksudnya senang je. Sudut dia dekat mana? Sudut dia berada di tengah. Cari nombor tengah, tu nombor sudut dia. Jadi dekat sini kita nampak dia punya nombor, dia punya huruf adalah huruf B. Maksudnya sudut dia dekat B. Kaki dia A. Ini adalah tempat dia mula. Ini adalah tempat dia mula. Ini adalah tempat dia akhir. Contoh A. Jadi kita baca daripada A pergi kepada B, pergi kepada C. Boleh faham ke semua cara nak baca sudut? Boleh. Tengok betul-betul. And last, cikgu tunjuk last. Cikgu padam balik Hati-hati tahu cara baca sudut. Okey. Jadi kita pergi kepada sudut yang seterusnya. Cikgu buat apa? Cikgu buat CAB. CAB. Cara nak baca dia. Tengok nombor tengah dia. Tengok huruf tengah dia. Huruf dekat tengah dia adalah huruf A. Maksudnya sudut dia dekat A. Kaki yang pertama. Mula dekat mana? Mula dekat C. Habis dekat B. Jadi cara baca mana? Mula dekat C. Habis dekat B. Itu cara baca dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi berdasarkan penerangan cikgu bahagian sudut ni, berdasarkan penerangan cikgu bahagian sudut ni, cikgu nak masing-masing
Merujuk nota dekat atas tu dan cuba cari sudut yang sama macam yang soalan nak minta ni. Okey, cikgu zoom out sikit. Tengok tahu cara baca sudut tu. Okey, tu. Cari sudut yang sama. Cikgu nak kaki dia mula, kaki dia akhir mesti sama juga. Buat tau, cikgu tunggu. Okey, bagus. Nampak dah boleh faham. Wafiuddin, nampak tak Wafiuddin? Mana dah Wafiuddin ni? Okey, bagus. Portia dah hantar. Cuba buat Baca betul-betul. Baca betul-betul sudut tu. Jangan risau, cikgu akan terangkan. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Nazhan dapat tak tu Nazhan? Cara nak buat tu. Apa? Okey, tengok Okey, kita tengok daripada sudut ni adalah objek PQR. Mana PQR ni? Okey, cara baca dia PQR. Bucu dia dekat mana? Sudut yang tengah dia nak baca dekat mana? Dekat Q. Cari huruf Q. Okey, ini Q dia. Okey, tempat dia mula. Mula dekat mana? Mula dekat P. Ini mula dia. Mula dia dekat P. Lepas tu R. R habis dekat mana? Habis dekat R. Jadi dekat sini habis. Okey, jadi kita nak check. Mana sudut yang sama dengan PQR? Okey, sudut yang sama dengan PQR adalah okey, kita buat tu. Okey, dia mula dekat benda bucu tajam ni. Jadi dia dekat Y ni. Jadi huruf tengah dia adalah Y. Mula dia. Okey, kalau mula dia adalah pada P. P ni dia ada 2 garisan. Jadi maksudnya ni 2 garisan. Dia kena mula daripada Z. Jadi dekat situ kita mula daripada Z. Dan kita habiskan dekat X. Itu cara baca dia. Jadi dekat sini Z, Y, X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, tengok pula kepada soalan yang berikutnya. Tengok pula kepada soalan yang berikutnya ni.
Cikgu nak cari. Bucu Y, X, Z. Mana bucu Y, X, Z? Senang je. Tengok huruf dekat tengah. Apa huruf dekat tengah dia? Huruf dekat tengah dia adalah X. Maksudnya sudut dia dekat X. Okey, habis dekat situ. Kita tengok pula dia mula dekat mana? Mula dekat Y. Jadi mula dekat Y. Habis dekat mana? Habis dekat Z. Okey, habis dekat Z. Tengok ni Cikgu buat garisan lah. Habis dekat Z. Okey, jadi daripada sini kita nak cari sudut yang sama. Okey, kita tengok dulu dia punya panjang sisi. Ni satu. Lepas tu ini adalah dia punya hipotenus. Bermakna dia punya sudut adalah sudut R. Jadi kita letak huruf R dekat tengah. Okey, dia mula dekat Y. Bila dia mula dekat Y ni dia ada apa ni? Dia ada 1 tu. Dia ada panjang dia, jarak dia 1. Jadi sini pun ada. Bermakna kita mula dekat Q, pergi kepada R. Habis dia habis dekat Z. Tengok panjang dia. Okey, panjang dia tak dituliskan. Okey, jadi bermakna panjang dia pergi kepada P. Jadi jawapan dia adalah QRP. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, itu cara. Ingat bila cikgu cakap tentang isometri, transformasi isometri, ada 3 benda kamu boleh cek nak tentukan dia sama ataupun tak. Yang pertama bucu. Bucu cikgu ada ajar tadi, yang pertama sekali. Yang kedua, kita boleh cek sisi. Yang ketiga, kita boleh cek apa? Kita boleh cek sudut. Nanti dalam exam boleh jadi masuk juga. Okey. Jadi, sekejap. Okey. Kenapa kita nak kena belajar ni semua? Kenapa kita nak kena belajar? Sebab ada soalan kita nak bagi nampak tempat yang sama. Tempat yang sama supaya bentuk tu tak berubah. Okey. Jadi last soalan untuk malam ni. Benda yang sama sahaja macam tadi, kita cuba selesaikan soalan nombor 4. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 4. Cari sisi dan sudut yang sama. Okey. Boleh ke cuba buat? Ini dah soalan terakhir dah. Boleh. Okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi 3 minit tau. Cikgu bagi 3 minit. Okey. Portia dapat buat tak tu Portia soalan ni? Dapat. Okey.
Okey, ada dah yang hantar. Okey, jadi bagus. Inilah soalan kita yang terakhir. Jadi cikgu akan selesaikanlah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Kita akan cek dulu soalan sisi. Kita cek dulu sisi Sisi QP, PQR. Mana segitiga PQR? Ini objek, cikgu buat ini objek. Ini adalah image. Senang untuk cikgu nampak. Okey, ini adalah objek, ini adalah image. Okey. Jadi, boleh tengok di hadapan. Kalau cikgu nak bercakap tentang sisi, senang. Kenapa senang? Sebab kita hanya cari panjang yang sama. Ingat tips cikgu. Jadi, kalau dekat QP, panjang ditulis dekat sini ada 2. Maksudnya kamu kena cari ada 2 juga. Tapi masing-masing boleh tengok. Dia mula dekat Q. Q ni berada dekat petak ni. Maksudnya sini petak ni. Kamu kena mula dekat B, C. B ke C. Itu cara dia. Okey. Kemudian kita cari pula AB. AB ni dekat sini ada 1. Okey, ni ada 1. A ke B, dia pergi ke petak. A pergi kepada 90 darjah ni. Samalah R. Pergilah kepada Q. Dia pergi kepada 90 darjah ni. Maksudnya jawapan dekat sini adalah RQ. Jelas ke untuk sisi boleh faham ke? Siap. Untuk sisi boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi last cikgu akan pergi kepada sudut dia pula. Cikgu pergi kepada sudut. Sudut PQR. Mana sudut PQR? Okey, sudut PQR dia berada dekat tengah dia huruf Q. Ini huruf Q. Dia mula dekat P. Dia mula dekat P ada 2. Lepas tu dia habis dekat R ada 1. Okey, kita cek mana yang sama. Okey, dekat tengah ni. Dia mula ni ada 2. Dan dia habis ni ada 1. Jadi C, B, A. Itu cara buat dia. C, B, A. Okey, last soalan. Dah last dah. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Last soalan. Okey, cikgu pergi kepada CAB. CAB, huruf yang A ni dekat mana? Jadi ni adalah dekat image dia. CAB. Daripada C pergi kepada A dia lalu 3. Jadi untuk lepas tu dia habis dekat mana? Dia habis dekat B, dia lalu 1. 3 lalu 1. 3 lalu 1. PRQ. Sudut PRQ. Itu cara baca dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey semua. Jadi sampai situ sahajalah, dah pukul 10.30. Ingatlah isometri dia ada 3 benda kena sama. Bucu, sisi dan sudut. Okey. Cikgu. Ya. Maksudnya kita boleh dapat apa ni? Dia maksudnya dari image tu kita boleh dapat dari image tu kita boleh dapat jawapan yang satu dah. Ya, jawapan yang sama. Maksudnya kedudukan bucu yang sama, kedudukan bucu yang sama antara objek dan image, kedudukan sisi yang sama antara objek dan image, dan kedudukan sudut yang sama antara objek dan image. Itu sahaja. Okey. Maksudnya daripada objek tu kita boleh dapat jawapan image lah. Ya, betul. Okey. Menjawab aku, Afiuddin? Faham ya. Okey. Cuma yang apa ni? Dekat sudut tu saya pening sikit. Oh, sudut. Nanti Afiuddin tengok balik tau.
Okey. Okey, jadi sebab ada pukul 10.30 cikgu tak nak ambil masa lama-lama. Terima kasih semua. Portia, Eden, Nakib, Syahmi. Nanti kita jumpa pula next class. Okey, jadi selamat malam. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Okey. Sama-sama. Assalamualaikum ibu. Terima kasih. Okey, sama-sama.